Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Naufal Hatta pagi ini bersiaran bersama anda menggantikan Farah Adiba kerana anak beliau demam panas hari ini. Jadi insya-Allah saya mengambil tugas ini insya-Allah untuk menyambung tugasan kita insya-Allah bersama-sama kita bina syurga di rumah, bina rumah di syurga insya-Allah, masuk syurga keluarga bersama dengan penonton-penonton TV Al-Hijrah. Assalamualaikum insya-Allah. Hari ini 26 Oktober 2022 bersamaan dengan 29 Rabiul Akhir 1444 Hijriah. Nak tamat dah bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi jangan kita tamatkan mengikuti sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Terima kasih. Jadi sekiranya anda tak sempat untuk follow Assalamualaikum, boleh follow di semua platform media sosial insya-Allah. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa save di timeline anda, boleh tonton bila masa. Jangan lupa komen di ruangan Facebook TV Al-Hijrah. Sahabat kita hari ini ada Siti Afsyah Syafi'i, Rozi Muhammad Dahlia Jamaluddin, Hajah Tina Saklan, ada Wan Muhammad Hafiz dan ramai lagi. Alhamdulillah. Terima kasih berpagi-pagian bersama kami insya-Allah di Assalamualaikum Subuh pagi ini insya-Allah. Dan ingin saya kongsikan bersama anda sama-sama kita mengingati satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dan Muslim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Tidaklah seorang hamba itu berpagi-pagi pada pagi hari insya-Allah melainkan dua orang malaikat akan turun mendoakan. Yang satunya akan mendoakan Allahumma a'ti munfiqan khalafan, berikanlah ganti yang lebih baik kepada mereka yang bersedekah. Dan satu lagi mendoakan Allahumma a'ti mumsikan talafan, auzubillah, ya Allah berikanlah kebinasaan kepada mereka yang tidak menghulurkan sedekah pada paginya, wal-iyazubillah. Insya-Allah itu rujukan kita topik ini. Dan bersama dengan saya di studio Assalamualaikum Subuh pagi ini adalah yang berbahagia Ustaz Muhammad Hanafiah Malik sebagai jurucakap Masjid Taman Pulai Emas insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, hidup lagi. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah ahyana Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Ustaz, topik kita sedekah subuh didoakan malaikat Ustaz. Mungkin ada lagi yang di luar sana tak biasa dengan sedekah subuh, biasa dengan sedekah bulan puasa. Sedekah bulan puasa ni sedekah banyak-banyak. Sedekah subuh Ustaz, mungkin sebagai perempuan boleh kongsikan apakah makna sebenarnya sedekah subuh ni Ustaz? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah kita masih hidup lagi pada hari ini. Alhamdulillah. Bila ditanya kepada Imam Ghazali oleh anak muridnya, kenapa kita dihidupkan lagi wahai guru? Jawapan daripada Imam Ghazali, banyak jawapan boleh diberi, tetapi jawapan seorang murabbi selalunya untuk mendekatkan diri kepada ilahi. Jadi jawapannya adalah kerana ada dosa kita belum diampuni. Allah. Bila kita dengar perkataan macam tu, dia mendidik diri kita, mungkin ada dosa kita belum diampuni. Dan kerana itu Allah hidupkan kita lagi. Dan kaedah untuk memohon keampunan daripada Allah banyak kaedah. Pertama istighfar, kedua bertaubat, tiga taubatan nasuha, dan jangan lupa bahawa dengan bersedekah itu juga boleh mengampunkan dosa kita. Seperti hadis Nabi Muhammad SAW yang bermaksud sedekah itu memadamkan dosa seperti air memadamkan api. Jom sedekah subuh ni sebagaimana hadis yang telah dibacakan oleh kita yang MC kita tadi, masya-Allah tabarakallah, tak lain dan tak bukan. Sedekah subuh ni setiap pagi yang dilewati oleh anak Adam akan datang dua malaikat. Satu malaikat yang akan mendoakan kebaikan bagi mereka yang bersedekah, terutamanya di pagi hari. Dan kemudiannya masya-Allah satu lagi malaikat mendoakan kehancuran. Hadis Bukhari dan Muslim. Jom pujuk hati kita hari ini sebelum kita masuk ke masjid solat subuh pagi tadi, kita sedekahlah sedikit. Ataupun waktu kita keluar daripada solat subuh, daripada masjid, sedekahlah sikit. Bagi mereka yang tak sempat menunaikan solat berjemaah di masjid, kadang-kadang kita pergi ke jalan raya, tiba-tiba di tepi surau, di tepi masjid tu ada lorong untuk kita dermakan sedikit. Singgah sekejap di lorong tu sedekah. Dan kalau bagi mereka yang tidak ada kesempatan, buat tabung di rumah.
tabung di rumah lillahi ta'ala sedekah. Boleh begitu. Lillahi ta'ala sedekah. Saya didik anak-anak saya sebelum pergi sekolah ada satu tabung. Tabung tu dipanggil tabung sedekah subuh. Subhanallah. Jadi mungkin anak tak sempat pergi masjid, kita masukkan duit dalam tabung tu. Ajar anak daripada kecil sedekah. Bila sedekah subuh ni, nanti malaikat doa. Tak perlu tunggu lama tuan-tuan. Lebih kurang dalam setahun. Bayangkan anak yang bersedekah subuh pergi ke sekolah didoakan oleh malaikat. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Anak tu jiwa dia lembut, hati dia tenang, fikirannya tajam kerana didoakan oleh para malaikat. Kebanyakan tradisi orang Melayu mengambil berkat para ulama. Pergi jumpa para ustaz, minta doa air. Ya. Ustaz, tolong doakan air penerang hati untuk anak. Ustaz, anak saya degil. Ya Ustaz, anak saya macam ni. Ustaz pun doa. Berkat doa Ustaz, Allah Ta'ala, ya Allah, bagi anak tu jadi anak yang tenang, anak yang lembut hatinya, berubah sikapnya daripada seorang yang panas baran, degil, tiba-tiba berubah jadi anak yang soleh. Kerana berkat daripada doa Ustaz. Sedangkan Ustaz juga orang biasa, tak lepas daripada silap dan dosa. Tapi Masya Allah, tabarakallah, ingat, ini doa malaikat. Kan Ustaz bukan malaikat. Kami buat dosa, tapi berkat doa Ustaz tu makbul dengan izin Allah. Tetapi Masya Allah, malaikat tak pernah buat dosa, mendoakan untuk anak kita, untuk diri kita yang bersedekah waktu subuh. Mustahil doa para malaikat tertolak. Ustaz seorang bodoh. Ustaz yakin sangat apa yang Nabi cakap ni betul. Ustaz tak pernah rasa ragu langsung. Sebab tu ketika Ustaz kena kanser, Masya Allah, tabarakallah, setiap pagi Ustaz pergi ke solat subuh dan dekat situ ada tabung wakaf. Walaupun Ustaz tak ada duit, Ustaz ada duit shilling je, Ustaz masukkan duit dalam tabung masjid. Ya Allah, ini wakaf untuk arwah ibuku, ya Allah. Ya Allah, lapangkanlah kubur ibuku, ya Allah. Ustaz doa. Dengan setiap kali sedekah Ustaz doa. Alhamdulillah. Ada pula wakaf aircon pula tu. Masya Allah, tabarakallah. Ustaz kata, mak, mudah-mudahan mak sejuk kat sana, mak tenang kat sana. Ini kaedah kita. Dengan bersedekah, kita berdoa, doa kita akan menjadi lebih tajam dan diaminkan oleh para malaikat ketika kita bersedekah. Rebut peluang pada pagi yang indah ini, kalau boleh seboleh-bolehnya. Seboleh-bolehnya, tak banyak, sedikit. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, ini doa para malaikat, bukan doa para ustaz. Ustaznya doa ada peringkat, tetapi malaikat terus kepada Allah. Dan doa waktu subuh ini daripada para malaikat adalah doa yang bukan mustajab, tetapi mustahil. Tidak dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Jadilah orang yang yakin setiap kalam Allah, setiap kalam Rasulullah adalah benar. Wallahu a'lam. Masya Allah. Itu satu sebenarnya membuka mata Ustaz sebenarnya. Sebab kadang-kadang kita tak nampak malaikat tu mendoakan. Jadi kita bukan kata yakin, dia apa, bukan kata ragu-ragu, tak yakin tu tak secukupnya, Masya Allah. Sebab Betul. nampak Ustaz ni ada depan mata, Masya Allah soleh, minta Ustaz doa. Tapi sebenarnya malaikat tu punya doa tu sebenarnya very powerful sentiasa beribadah. Sangat powerful. Ustaz, tadi Ustaz sebutkan tadi ajak anak boleh nak sedekah, niat saja. Macam mana, ada niat yang tertentu atau doa yang tertentu kalau kita nak sedekah subuh? Jawapan dia sebenarnya niat ni kerja hati. Melafaz niat ini adalah ajaran para ulama. Tidak salah kita lafazkan niat. Macam Ustaz tadi, Ustaz niat, ya Allah, ni wakaf untuk arwah ibu. Anak ni niat, ya Allah, dengan sedekah aku ni, ya Allah, andai ada pahalanya, jadikan anak aku ni anak yang tajam fikirannya, elok akhlaknya, soleh amalannya. Doa je lah untuk anak. Tapi kalau anak kita nak sedekah, kita boleh sedekah. Ya Allah, anak kita nak sedekah, ya Allah, hari ni ada exam, ya Allah, tolonglah ya Allah, lapangkanlah dada aku untuk menjawab exam ni, ya Allah, mudahkanlah urusanku.
jangan kau susahkan dan akhirkan urusanku dengan penuh kebaikan. Sebenarnya lafaz itu lebih pada doa yang disertai dengan sedekah subuh. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bissawab. Masya-Allah, itu dia. Niat itu kerja hati. Allah faham, insya-Allah. Insya-Allah. Baik, insya-Allah. Kita nak berhenti berehat seketika. Assalamualaikum subuh. Lepas ni kita akan kongsikan lagi insya-Allah bersama dengan Ustaz Muhammad Hanafiah Malik. Insya-Allah terus setia bersama kami, jangan ke mana-mana. Insya-Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Tidak gembirakah hati kita melihat masih ramai umat Islam yang sedang berjuang menegakkan syiar Islam dengan membina rumah Allah ini? Sejak 19 Ogos, proses pecah tanah telah pun dimulakan bagi membina Masjid Ar-Raudah As-Sakinah ini. Namun, bagi merealisasikan impian membina rumah Allah ini, mereka sangat-sangat memerlukan bantuan anda. Ayuh, kita bantu mereka dengan berinfak dan berwakaf kepada dana pembinaan Masjid Ar-Raudah As-Sakinah Taman Pulai Emas, Kangkar Pulai, Johor Bahru sekarang. Masjid ini bakal dilengkapi dengan pelbagai kemudahan seperti Dewan Pelbagai Guna, bilik mesyuarat, bilik jenazah, kuartus imam dan bilal, pusat penjagaan orang tua, tadika Islam, bilik musafir, bilik riadah serta pelbagai kemudahan untuk dimanfaatkan seluruh penduduk Kangkar Pulai dan kawasan sekitarnya. Tunggu apa lagi? Ayuh kita berinfak dan berwakaf kepada pembinaan Masjid Ar-Raudah As-Sakinah Taman Pulai Emas, Kangkar Pulai, Johor Bahru sekarang. Semoga dengan sumbangan anda ini dibalas dengan 1000 kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah, berinfaklah sekarang. Alhamdulillah, kembali semula kita di Assalamualaikum Subuh. Itu dia, Masya Allah, besarnya ganjarannya dalam sedekah subuh ini sendiri. Bagaimana hijab, tiada hijab antara Allah dengan para malaikat yang tidak langsung melakukan dosa, dan mereka mendoakan mereka yang bersedekah di pagi-pagi subuh, insya-Allah. Dan masih lagi bercakap dengan Ustaz Muhammad Hanafiah Malik, insya-Allah. Ustaz, ada kempen, iaitu kempen program tabung sedekah subuh Masjid Taman Pulai Emas Johor, Ustaz. Mungkin Ustaz boleh kongsikan pada para penonton berkaitan dengan program ini, Ustaz, insya-Allah. Silakan. Terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih, Naufal. Yang pertama sekali, kalau kita dapat lihat kempen membina Masjid Ar-Raudah As-Sakinah Taman Pulai Emas, Kangkar Pulai, Johor Bahru ini, sebenarnya dah lama penduduk di situ mengharapkan sebuah masjid. Sebab penduduk di situ, penduduknya semakin lama semakin padat, semakin lama semakin ramai. Nak pula baru-baru ni Ustaz pergi masa majlis pecah tanah 19 Ogos yang lalu,
yang diresmikan oleh Esko Agama Negeri Johor. Masya Allah, sebelahnya dibina sebuah sekolah. Dah siap dah sekolah tu. Sekolah rendah, sekolah menengah dan juga banyaklah aktiviti agama di sana. Dan menyebabkan selama 16 tahun, hampir 15-16 tahun, penduduk di masjid ini, di surau Ar-Raudah As-Sakinah ini mengharapkan sebuah masjid. Setiap kali semayang Jumaat terpaksa melempar ruah. Apatah lagi semayang hari raya. Bayangkan apa yang kita dapat buat hari ini dengan sedekah subuh. Kita sedekah, Allah ampunkan dosa kita. Malaikat doakan kebaikan untuk kita. Allah gantikan apa yang kita sedekah itu dengan berlipat kali ganda. Hingga ada 10 hingga 700 kali ganda. Dan bayangkan yang seterusnya kita dapat pahala yang berterusan. Pahala yang berterusan ini selama mana mereka beribadah di dalam masjid Ar-Raudah As-Sakinah Taman Pulai Emas. Katalah masjid ini kekal hingga ke hari kiamat. Masya Allah. Orang semayang di dalamnya. Orang beribadah di dalamnya. Orang berzikir, orang mengaji Al-Quran di dalamnya. Orang berbuka puasa di dalamnya. Sepanjang Ramadan orang qiyamul lail di dalamnya. Pahalanya mencurah-curah masuk ke dalam akaun kita selagi mana masjid itu terdiri kukuh. Masya Allah. Akaun ini dia masuk, pahala ni masuk ke dalam akaun kita walaupun kita dah meninggal dunia. Masya Allah. Apa salahnya kita pujuk hati kita, wahai penonton yang mulia. Kita wakafkan sedekah kita pagi ini atas nama arwah ibu dan ayah kita. Mungkin ada ibu dan mungkin ada arwah ibu ayah kita yang sedang menderita di alam barzah kerana kekurangan bekal di alam sana. Jom pujuk hati kita supaya kita dapat menyumbang tak sikit sebanyak. Kita tak mampu membalas jasa baik mereka, tetapi ini adalah pertolongan seorang anak. Ingat, apabila mati anak Adam, terputus segala amalan kecuali 3 perkara. Pertama, sedekah jariah. Sedekah jariah yang dilakukan dan sedekah jariah yang dinamakan oleh anak-anak mereka atau sesiapa untuk mereka. Yang keduanya ada ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana kita tahu tradisi di Malaysia dan di seluruh dunia, masjid juga pusat penyebaran ilmu. Dengan kita menyumbang ini, orang menuntut ilmu di situ, pahalanya masuk juga ke dalam akaun ibu ayah kita dan kita yang kita namakan. Yang ketiga adalah anak yang soleh. Kadang-kadang yalah, tengok suasana hari ni, anak-anak kita ni banyak lupakan. Tak payah kita matilah. Masa hidup, anak mengangkat tangan, lupa sebut nama ibu dan ayah. Lupa doakan untuk ibu dan ayah. Ingat, doa kita tidak akan terangkat kalau kita tidak mendoakan kebaikan untuk ibu dan ayah. Jom pujuk hati kita, nombor akaun telah tertera. Tuan-tuan, ingatlah, tuan-tuan menonton TV Al-Hijrah pagi ini, Assalamualaikum subuh ini, adalah takdir daripada Allah. Rebut peluang ni. Tak banyak, sedikit. Transfer duit ke dalam akaun. Bagi mereka yang tak tahu nak transfer duit ke dalam akaun, boleh minta tolong kawan-kawan. Tangkap gambar ni, hantar mesej ke anak, tolong nak ayah, umi nak wakaf atas nama atuk dan nenek yang dah meninggal dunia untuk pembinaan Masjid Ar-Raudah As-Sakinah. Tuan-tuan tak puas hati, boleh masuk ke laman web www.masjidtamanpulaiemas.com. Dekat situ semua sumbangan tuan-tuan akan menaikkan data-data sumbangan tuan-tuan kat situ. Dan seterusnya, tak lain dan tak bukan, tuan-tuan boleh hubungi nombor telefon yang tertera. Dan mereka ni insya-Allah akan menjawab. Ingat, kita bersedekah subuh pagi ni untuk pembinaan rumah Allah. Dalam satu hadis yang bermaksud, mereka yang membina rumah Allah, walaupun sebesar sarang burung, nescaya Allah akan binakan sebuah maligai yang indah untuknya di dalam syurga. Tuan-tuan,
hari ni nak beli rumah. Naufal nak beli rumah, tahu kan betapa seksanya kita nak membayar down payment, Ya, betul. lawyer fees dan macam-macam lagi. Ya Allah, nak kumpul duit tu dengan kos hari hidup pada hari ni yang banyak. Rasa nak menangis kita. Tetapi Allah Ta'ala beritahu, barang sesiapa yang membina rumahku sebesar sarang burung, nescaya Allah akan bina sebuah malaikat yang indah di dalam syurga. Tapi kita kena ikhlaskan hati kita. Ikhlaskan hati kita, betul-betul doa. Ya Allah, luaskan rezeki aku untuk aku membina rumahmu. InsyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat. Orang tanya Ustaz ni sakit, Ustaz tak sihat lagi, tapi Ustaz bersungguh-sungguh untuk membina masjid. Ustaz tak banyak duit, tapi Masya Allah, Ustaz dipilih oleh Allah Ta'ala dengan kudrat Ustaz ni untuk membantu Masjid Pulai Emas terbina. Ini satu perjuangan. Dan perjuangan ini akan sia-sia kalau kita tidak bersama-sama. Orang ni sumbang RM10, RM20, RM30, RM40. Mungkin pagi ni yang dengar ni ada yang bermurah hati. Ya Allah, aku banyak dosa. Ya Allah, duit aku ni mungkin duit syubhah. Ya Allah, tolong ya Allah, aku nak sedekah semua. Kadang-kadang duit syubhah itu Allah boleh gantikan pahalanya seperti duit yang halal kita bersedekah. Dan Masya Allah, tabarakallah, Ustaz berharaplah para penyumbang hari ini ada ambil gambar, gambar nombor akaun, nombor telefon dan terus transfer sekarang. Pagi ni subuh ni, pagi ni. Dengan saya doakan semua yang menyumbang untuk pembinaan Masjid Taman Pulai Masjid Ar-Raudah As-Sakinah Taman Pulai Emas ini, Allah kurniakan syurga yang hampir dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Mudah-mudahan Allah gembira dengan sedekah tuan-tuan. Masjid Taman Pulai Emas ini terbina, orang sembahyang jemaah di dalamnya, pahala melempar ruah masuk ke dalam akaun tuan-tuan. Hari ini ramai orang nak melabur saham dunia, tapi bagaimana saham akhirat kita? Jom pujuk hati kita. Hari ini tak banyak, sedikit kita sumbangkan sekarang. Tu nombor akaun dah ada tu sekarang. Mudah-mudahan sebelum Ustaz tutup mata, Ustaz dapat solat di dalam Masjid Ar-Raudah As-Sakinah Taman Pulai Emas, Kangkar Pulai, Johor Bahru. InsyaAllah. 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 Semoga Allah permudahkan para penonton sekalian. Allah dah bagi peluang kepada kita, dah dapat mendengar pengisian sendiri daripada Ustaz. InsyaAllah. Inilah yang Nabi SAW kata, kalau Allah dah bagi peluang tetapi kita memsikan telefon, menghalang tangan kita daripada nak terus bersedekah, InsyaAllah rugi sangat-sangat, dan malaikat mendoakan yang kebinasaan bagi mereka yang dah ada harta dan peluang tapi dia menahan tangannya. Masya Allah. Jazakumullah khairan katsiran kita ucapkan kepada yang bahagia Ustaz Muhammad Hanafiah Malik, insya-Allah jurucakap Masjid Ar-Raudah As-Sakinah Taman Pulai Emas Johor, insya-Allah. Moga-moga para penonton sekalian dipermudahkan oleh Allah untuk bersedekah, insya-Allah. Dan kita nak mengakhiri Assalamualaikum subuh kita selepas ini, insya-Allah kita nak teruskan ke Assalamualaikum jam 7 pagi nanti. Terima kasih kita ucapkan kepada sahabat-sahabat yang ada tak kira di Facebook maupun televisyen, insya-Allah. Jumpa lagi selepas ini jam 7 pagi, insya-Allah. Saya Naufal Hatta mengundur diri dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak gembirakah hati kita melihat masih ramai umat Islam yang sedang berjuang menegakkan syiar Islam dengan membina rumah Allah ini? Sejak 19 Ogos, proses pecah tanah telah pun dimulakan bagi membina Masjid Ar-Raudah As-Sakinah ini. Namun, bagi merealisasikan impian membina rumah Allah ini, mereka sangat-sangat memerlukan bantuan anda. Ayo, kita bantu mereka dengan berinfak dan berwakaf kepada dana pembinaan Masjid Ar-Raudah As-Sakinah Taman Pulai Emas, Kangkar Pulai, Johor Bahru sekarang. Masjid ini bakal dilengkapi dengan pelbagai kemudahan seperti Dewan Pelbagai Guna, bilik mesyuarat, bilik jenazah, kuartus imam dan bilal, pusat penjagaan orang tua, tadika Islam, bilik musafir, bilik riadah serta pelbagai kemudahan untuk dimanfaatkan seluruh penduduk Kangkar Pulai dan kawasan sekitarnya. Tunggu apa lagi? Ayuh kita berinfak dan berwakaf kepada pembinaan Masjid Ar-Raudah As-Sakinah Taman Pulai Emas, Kangkar Pulai, Johor Bahru. Sekarang,
Semoga dengan sumbangan anda ini dibalas dengan 1000 kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah berinfaklah sekarang.